program di bawah. Kita ada jemputan Ustaz Ayanda Ustaz Zaidan. Dia suruh buat santai je. Tadi kita buat santai. Jadi kalau sesiapa yang mungkin sebelum kita nak mula ni mungkin ada sedikit komen kat tepi, nak bagi salam kat Ustaz dan sebagainya sebelum kita mula. Tapi program kita malam ni kita buat santai-santai je, mengikut Ustaz daripada Fizin. Dia dah jumpa Ustaz, dia dah sembang Ustaz. Dia kata hari ni Ustaz nak banyak bercerita kisah-kisah. Dan mungkin malam ni Ustaz nak bercerita dalam surah Yunus, ayat 87 Ustaz. So rasa kita tak perlu buang masa sebab saya rasa banyak benda kita nak mendengar daripada Ustaz Zaidan ni, lama tak dengar. Tambatan share. So rasa Amir kita boleh serah kat Ustaz ni. Hello. Saya dengar ini jemput Ustaz lah untuk memulakan tazkirah kita malam ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada admin yang mengurus yang sudi untuk menjemput kita bersama-sama dalam online, kuliah online ini. Nak kata apa ni? Baik, boleh dengar tak? Dengar Ustaz? Dengar ya. Saya nak mengajak sekalian merujuk kepada ayat 87 di satu taklif penerangan yang ringkas lah ya. Tak boleh nak detail lah sebab masa yang singkat. Rujuk pada ayat 87 surah Yunus. Ayat ini bercerita tentang kisah. Ustaz sekejap Ustaz. Ya? Ustaz kena dekat dengan mic lah sikit Ustaz. Ya tak? Ustaz kena dekat dengan mic. Suara Ustaz tak berapa jelas. Ustaz dekatkan mic dekat mulut. Dekat macam ni. Jelas tak? Okey, jelas. Kena tinggikan suara. Ya ke? Apa dah bau gear satu. Minta yang lain mutekan mikrofon ya. Minta kerjasama semua mutekan mikrofon. Okey, thank you. Terima kasih. Okay. Kita memilih ayat ini bukan ada kaitan dengan COVID-19. Tak ada kaitan pun. Ia bercerita tentang kisah Bani Israel yang mendapat tekanan daripada Fir'aun. Iaitu di bawah pimpinan dua orang rasul, iaitu Nabi Musa dan seorang lagi Nabi apa? Harun kan? Dua orang Nabi. Bani Israel ni tak habis-habis ditekan dan ditindas oleh Fir'aun ini. Kezaliman Fir'aun ni boleh dirujuk dalam surah Al-A'raf. Ada di antara dalam keluarga Bani Israel itu, Fir'aun itu yang menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka diugut. Kebanyakannya golongan-golongan muda. Dan isteri Fir'aun sendiri dan beberapa pekerja-pekerja dia. Dan lain itu semua golongan muda. Mereka ni diugut, akan dipotong tangannya secara bersilang. Makna potong tangan, potong kaki. Bahkan akan diugut salib. Disalib di kayu-kayu salib untuk dibunuh. Sekiranya menerima dakwah Nabi Musa. Jadi maknanya, mereka ni memang mendapat tekanan yang hebat. Baik. Cuba kita rujuk pada ayatnya. Ustaz baca ayat tu daripada kisah, daripada ayat 83, surah Yunus. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim ay yaftinahum
wa inna fir'auna ala wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadi ayat 87 ni ekoran daripada ayat yang di atas. Ayat di atas tu menceritakan tentang maka tidak ada yang beriman kepada Musa. Fama amana li Musa, tak ada siapa pun nak beriman dengan Musa ni. Illa dzurriyyatun min qaumi. Melainkan selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut ala khawfi min fir'aun wa mala'ihim, takut pada Fir'aun tu dan malaun-malaunnya. An yaftinahum. Kenapa? Karena mereka mendatangkan penyiksaan yang sangat dahsyat. Zuriyatun itu dalam ayat ini maksudnya ialah golongan muda. Zuriat golongan muda, bukan orang tua, orang muda-muda yang menerima dakwah Nabi Musa ini. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaik, dan sesungguhnya kata Musa, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Tawakkalu in kuntum muslimin, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Wa qalu, mereka berkata, 'ala Allahi tawakkalna. Yang golongan yang menerima dakwah Nabi Musa ini menjawab, ya, kami bertawakal kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Dan mereka berdoa kepada Allah supaya jangan jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Kemudian, wa najjina bi rahmatika, selamatkan kami daripada dengan rahmatmu daripada kaum-kaum golongan kafir. Wa auhayna, ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa, maknanya Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Wa auhayna itu adalah Nabi Musa. Allah wahyukan kepada Musa wa akhihi, iaitu Harun, an tabawwa'a liqaumikuma, ambillah kamu berdua beberapa rumah di Mesir itu untuk sebagai tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah waj'alu buyutakum, jadikanlah rumah kamu itu sebagai tempat ibadah, dan laksanakanlah solat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Maknanya Allah firmankan kepada Nabi Musa dengan Harun supaya lari daripada kekejaman Fir'aun itu dengan memilih beberapa buah rumah untuk dijadikan tempat. Di sini sebut kiblah. Maksud kata di kiblah di sini, ahli tafsir menyebut ialah sebagai sebuah masjid. Jadikan dia sebagai masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan solat. Kita tak dapat nak bincanglah solat tu macam mana, tapi kita tahu kan fardu solat bagi kaum Musa ni ialah 50 rakaat, 50 kan? Ingat tak? Semayang bentuk macam mana wallahu a'lam lah. Saya tak nak bincang yang tu, nanti tuan-tuan tanya saya, saya tak nak jawab lah kan. Bentuk macam mana? Dan gembirakanlah orang-orang mukmin. Baik. Yang jadi syahid kepada kita dalam perbincangan kita ni ialah ayat 87 ini. Dia bukan berkaitan dengan COVID-19, tapi berkaitan dengan mereka juga seolah-olah macam PKP lah kan. Mereka juga diminta berlindung di dalam rumah. Duduklah rumah masing-masing. Jangan keluar. Kalau keluar, mereka tak boleh semayang di luar. Kalau mereka semayang di luar, mereka akan tangkap, akan dibunuh. Malah tempat-tempat ibadat mereka pun dibakar dan dihancurkan oleh Fir'aun dan golongan Malaun itu. Maknanya kejam sampai macam tu. Jadi tak ada tempat lagi mereka nak beribadat. Lalu Allah wahyukan kepada mereka, duduklah di rumah. Tinggallah di rumah. Bila tinggal di rumah, jadikan rumah itu sebagai kiblat, maknanya ada kiblat lah. Kata dalam tafsir sebahagiannya, kiblat itu ialah ke Baitul Maqdis. Okay.
Untuk apa duduk dalam rumah? Jadikan rumah itu sebagai masjid. Untuk apa sebagai masjid? Untuk dirikan sembahyang. Jadi kita balik kepada peristiwa apa yang berlaku kepada kita ni. Jadi saya kena jelaskan juga sebab ada yang ambilkan dalil nak padankan dengan cerita Quran ni, orang ambil cerita Nabi Yunus dalam ikan dalam perut ikan. Tak sesuai lah sebab dalam perut ikan ni gelap memanjang. Ya. Kemudian nak bandingkan dengan Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam Ashabul Kahfi itu pun tak sesuai sebabnya duduk tidur 300 tahun tidur manjang, bangun-bangun duit pun dah berubah. Kerajaan pun dah tak ada waktu kerajaan lain dah. Jadi tak sesuai. Jadi kita nak jadikan orang kata apa, nak ambilkan ibrah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka ayat ini agak orang kata apa, boleh kita relatekan dengan peristiwa PKP ni. Sekarang kita duduk dalam PKP ni, so kita berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Maknanya kita tak boleh keluar dari rumah, kita tak boleh pergi masjid, kita tak boleh pergi mana-mana tak boleh pergi, tak dibenarkan, dan kita diminta duduk di. Sebab apa kita tak boleh pergi? Sebab bahaya yang akan datang pada kita, iaitu penyakit itu. Dia tak ada kena-mengena dengan ini kan. Yang ini adalah kezaliman Firaun itu. Tetapi yang jadi cerita kita ni ialah apa kita nak buat bila kita duduk di rumah dengan keluarga kita, dengan kaum keluarga kita, apa kita nak buat? Takkan nak duduk makan tidur makan tidur. Dah tak habis-habis makan, lama-lama keluar dah habis PKP besok, semua pakat boroi perut belakang. Dah. Betul tak? Gitu. Baik. Jadi dalam menghadapi tindakan kezaliman ini, Allah turunkan ayat ini sebagai satu perintah kepada Nabi Musa, duduk dalam rumah, jadikan rumah itu sebagai kiblat, dirikan solat, kemudian Allah jamin di hujung itu wabasyiril mukminin. Baik. Jadi sekarang mari kita lihat apa yang perlu kita buat sekarang. Okay. Bila bila kita jadikan rumah kita masjid, kita kata masjid masjid, jadikan masjid baru kiblat masjid. Ruh masjid itu apa dia? Apa masjid itu? Tempat kita beribadat, kan? Apa berlaku di masjid? Tempat pendidikan, tempat kita tarbiyah. Kita mentarbiyah masyarakat, hubungan masyarakat, masyarakatan, tempat pentadbiran di situ, semua situ. Kan? Kita tengok sejarah masjid yang didirikan oleh Rasulullah pun begitu keadaan dia kan. Jadi sekarang bila kita duduk di rumah, mari kita ubah. Kita ubah. Maknanya kita tak boleh nak buat apa dah. Kan? Kita terpaksa terima apa yang berlaku sekarang, kita terpaksa terima. Kerana ini adalah merupakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna kita sedang menghadapi satu musibah ke, satu bala ke, kita nak kata apa, tetapi itulah yang telah dihadapkan kepada kita sekarang. Dalam tempoh umur saya dah 64 tahun ni, tak terjangka. Kan? Tak terjangka peristiwa ni nak berlaku itu. Sekarang kita duduk di rumah berdua nak apa bang? Ustaz. Ya. Ustaz, maaf celah Ustaz. Ustaz kena duduk di tengah sikit kamera Ustaz. Anak-anak murid Ustaz tak nampak muka Ustaz. Allah, handsome benar muka aku ni. Macam tu. Nampak? Tengah sikit. Alih sikit lagi, bagi tengah sikit. Betul. Okey. Baru nampak handsome. Jangan ke tepi balik. Oh tu dah, betul tak? Betul. Gaya macam tu. Okey, nampak? Boleh? Tak nak nampak umur selera tu ha. Okey, sama sikit lagi lah. Dengar ke? Hello? Ya, dengar, semua dengar. Dengar. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita dah terpaksa mau tidak mau kita terpaksa terima hakikat itu. Okey. Kita dikehendaki duduk di dalam rumah. Okey, seperti yang kita ceritakan tadi. Bagaimana kita nak jadikan rumah kita sebagai kiblat ataupun sebagai masjid? Apa lagi nak buat? Betul tak? Kalau dulu kita boleh pergi masjid, bawa anak-anak pergi, bawa isteri pergi.
Senanglah kan pergi masjid orang jadi imam. Satu hal. Orang jadi imam. Kalau tu imam lupa, kita lupa. Kalau tu imam, kita tanggung tu imam tanggung semua. Relaxlah kita kan. Sekarang bila kita balik ke rumah, kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada isteri. Ya tak? Mungkin kita duduk dengan ayah, mak, bapak kita. Jadi apa kita nak buat sekarang? Makna kita kena jadi ketua keluarga. Jadi ketua imam. Kitalah ketua imamnya, kitalah ketua keluarganya untuk menghidupkan suasana masjid itu di rumah kita sekarang. Jangan cerita bab Laila, bab masak, bab apa semua tu antum lebih tahu kan. Tapi sekarang saya nak membangkitkan apa pengajar tiba daripada apa yang berlaku ini supaya selepas daripada habis PKP ni kita ada satu suasana baru dalam pendidikan rumah kita, dalam rumah tangga kita. Kan? Dulu kita tak pernah jadi imam, sekarang kita nak jadi imam. Bila kita nak jadi imam, nak buat apa kita? Apa yang perlu pada kita? Bacaan kita nak kena betul, perangai kita nak kena elok. Sama ada isteri atau suami. Semua sama. Pasal kita nak duduk anak-anak duduk keliling kelalang kita, melihat perangai kita. Jadi kita nak didik anak kita macam mana? Macam mana kita nak uruskan supaya anak-anak kita ni bangun sembahyang berjemaah. Setiap waktu tu kalau boleh kita berjemaah. Jangan ada waktu yang kita miss. Kalau kita rugi satu-satu, kadang-kadang dulu ya betul, isteri duduk di rumah, kita pergi masjid. Anak-anak tak tahu ke mana. Kan sekarang kita duduk di rumah, anak kita ada, isteri ada, semua ada. Jadi apa salahnya ya dalam keadaan macam ni kita bina keluarga kita itu melalui tarbiyah ini. Ini sangat penting. Balik ini asas sebenarnya. Yang apa yang berlaku di sekolah itu hanyalah sebagai faktor sokongan. Cikgu tak boleh buat semua, ustaz tak boleh buat semua macam saya ngajar kamu dulu lah, tak boleh buat semua. Sekadar mana yang kita mampu saja. Maknanya di rumah lah kita dapat membentuk anak kita tadi. Kita boleh ajar anak kita. Suruh baca Quran. Anak suruh kita baca Quran, kita bacalah Quran, kita SMKA kan. Isteri kita, abang lah jadi imam, kita kena jadi imam lah. Kan? Takkan nak suruh isteri gila-gila pula. Aku tetap malam jadi imam, kamu lah pula jadi imam, suruh isteri jadi imam. Dah Aminah Wadud lah pula kan. Itu. Jadi sekarang ni, macam mana? Mau tidak mau, si suami kena angkat diri dia menjadi imam besar di rumah. Sekarang jadi imam besar. Dia tak Amin? Kalau jadi imam besar. Latih anak-anak supaya baca Quran. Baik. Kata Rasulullah SAW, wa'alaikum bisalah fi buyutikum. Ada kita tengok. Wa'alaikum bisalati fi buyutikum. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dulu, kita diwajibkan bagi lelaki-lelaki dia kena sembahyang di masjid. Berjemaah di masjid ke di surau tak salah. Sekarang, sebab apa? Sebab itu kepaduan kita, itu syariat kita. Sekarang, berdasarkan pada hadis ini, kalau kita berdasarkan pada hadis ini, memang digalakkan kita untuk sembahyang sunat di rumah. Maka, nak pergi masjid pun tak boleh, nak sembahyang fardu di masjid tak boleh, yang ada adalah sembahyang sunat bersama-sama. Jadi maknanya kita kena ajar anak kita solat qabliyah, ba'diyah, macam mana nak sembahyang ba'diyah. Macam mana kita nak buat tahajud, macam mana kita nak qiyamul lail, macam mana kita nak zikrullah. Maknanya benda-benda macam tu mesti berlaku dalam ni PKP ni. Kalau tidak kita rugi. Habis masa begitu saja. Selain daripada sebab tu ada ahli tafsir kata yang dia menghurai lebih jelas lagi, lebih jelas, lebih luas lagi. Dia kata sekarang kita kena hidupkan zikrullah di dalam rumah kita. Sama ada zikrullah tu dari sudut hati ataupun dari sudut lisan. Zikrullah. Maksud zikrullah tu adalah dengan baca Qurannya, ya, dengan menelaah buku-buku apa saja buku yang ada lah. Dengan buku terutama buku-buku yang boleh meningkatkan kefahaman kita terhadap Islam, terhadap kefahaman kita terhadap iman dan sebagainya untuk meningkatkan. Jadi maknanya sekarang keluarga kita itu mereka lah yang menjadi sebagai tempat kita untuk kita tanzim semula keluarga kita. Kita tanzim dah. Kita susun semula keluarga kita supaya keluarga kita tu nanti yang ni disebut oleh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, Aqim Daulatal Islamiyah
Tetapi nufusikum summatupin fil ard. Maknanya sekarang kita tegakkan Islam itu dalam rumah tangga kita. Sebelum kita tegakkan Islam di dalam negara kita. Maknanya semua itu kalau kita dapat didik anak-anak kita berdasarkan kepada ayat ini, ya. Sebab ada ahli tafsir menyebut yang dikatakan qiblah itu ialah yusalluna fiha. Maknanya menunaikan sembahyang padanya di rumah itu. Jadi maknanya sekarang kita mula untuk memberi pendidikan asas yang sangat asas kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ni bila keluar pada rumah kita nanti sebulan ni, lepas masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan nanti 2 hari lagi, kita sudah boleh melihat bagaimana perubahan nanti insya-Allah kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ini kita kena ambil perhatian juga, ya. Selain daripada sembahyang itu, kita nak jadikan rumah kita ni satu rumah yang hidup. Jangan jadikan rumah kita macam rumah yang disebut oleh Rasulullah SAW, masalul baitil ladzi yazkurullah fihi wal baitil ladzi la yazkurullah fihi masalul hayyil wal maut. Bandingan rumah yang hidup dengan zikir ni dengan rumah yang tak hidup dengan zikrullah ni macam hidup dengan mati. Macam hidup dengan mati. Bandingan dia. Maknanya kalau kita sentiasa zikrullah dengan baca Quran, dengan hidup sembahyang berjemaah dan sebagainya kan, itu maknanya kita menghidupkan rumah kita. Hidup kita kehidupan, sebuah kehidupan. Tapi kalau tak berlaku semua yang tu, kita duduk macam masa juga, macam mana dulu. Dulu kita sibuk bangun pagi, balik petang, anak pun sama, anak balik pergi asrama, kita duduk di rumah dengan anak-anak yang ni, ya, balik petang, kita balik, anak dah tidur. Sekarang kita duduk, kita tengok sini panggil anak-anak kita. Jadi maknanya kita boleh arah, kita boleh suruh, mari sama-sama berjamaah. Ayah jadi imam. Kalau anak yang dah pandai itu, suruh anak jadi imam. Bergila-gila dengan ayah. Kan? Seronok gitu. Baru kita rasa seronok duduk dalam rumah yang hidup dengan zikrullah begitu. Selain daripada benda-benda lain lah, yang lain-lain tu tak payahlah kita nak cerita. Jadi mulai saat ini kalau dulu kita baca Quran jadi imam pun kita baca kuliah qul huwallah saja kan. Jadi kita kena tingkatkanlah hafalan kita tu, jangan kuliah qul huwallah saja, jangan duk qul hu. Baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq, qul a'udzu falaq. Rakaat pertama baca qul a'udzu binnas. Quran yang rakaat kedua nak baca apa pula? Semua tak lari siang. Jadi kena ada peningkatan supaya anak-anak melihat ayah kita pun sejak PKP ni sudah menghafal beberapa ayat Quran. Ada peningkatan ya. Sekurang-kurangnya kita buat satu tekad, terutama menjelang Ramadan ni, kita nak habiskan Al-Quran berapa kali kita nak khatam. Jadi bersempena dengan kisah Bani Israel ini, kita ambil iktibar itu. Saya nak ulang lagi sekali. Nanti ada orang kata, macam mana pula Ustaz boleh dalilkan ayat itu? Tidak, bukan dalil COVID ini. Ini bukan dalil COVID. Kena faham itu. Ini tak ada nanti kan sikit-sikit cari Al-Quran, sikit-sikit cari Al-Quran. Bukan. Tapi ada kesesuaian cerita duduk dalam rumah itu, PKP dalam rumah seperti mana zaman Bani Israel itu, kita ambil pengajaran itu, kita bawa dalam kehidupan kita pada hari ini. Atau mungkin setakat itu dulu kot. Saya buat kesimpulan sikit ya, untuk khusus ini. Jadi semoga cerita kita ini, selepas kita sibuk berapa lama kita cari kerja, cari rezeki petang siang malam begini, dengan adanya berlaku COVID-19 ini, kita lihat dari sudut aspek positifnya. Yang positifnya apa? Jangan tengok yang negatif. Kau tengok yang negatif memang tak bangkit dah kita ni. Orang duk cerita bab ekonomi lah, bab apa kan berodum lah. Jangan dia fikir yang tu. Kita fikir yang positif. Kita ambil yang positif. Kita ambil fursah saminah. Peluang yang chances yang Tuhan bagi kepada kita dengan COVID-19 ini. Kita orang mukmin, ingat jaminan ayat hujung ayat tadi, wabasyiril mu'minin.
Nak jadi wabasyiril mukminin macam mana? Dengan mengikut kaedah-kaedah yang kita sebut dalam ayat yang disebut tadi. Iaitu, jadikan rumah itu sebagai pusat tarbiyah kita. Tanzim kita. Dengan sembahyangnya, dengan baca Qurannya, dengan akhlak, dengan pendidikan, sebagainya lah. Iaitu antum semua pun ni profesor-profesor semua ni bukannya komen-komen orang. Kan? Tak padan dengan ustaz nak bercakap komen sebenarnya. Cukup sekadar itu dulu ya. Kita kalau ada apa soalan, tanya yang boleh tak jawab lah, yang tak jawab nak tanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Panjang lebar. Banyak poin yang kita dapat kat situ, especially yang paling penting ialah kalau tengok dari segi pandangan secara positif, memang kita tengok dari segi positif Ustaz. Kalau duk uman ni duk fikir, especially yang mungkin yang bukan makan gaji, especially yang berniaga, kena fikir dari segi sudut ekonomi dan sebagainya. Kalau ikutkan dari segi risau, memang risau. Tapi Alhamdulillah kena tengok dari segi sudut positif, yang mana kalau kita tengok, betul Ustaz cakap tu, kita jadikan rumah kita sebagai tarbiyah, yang mana semua kat sini, yang kawan-kawan saya sini Ustaz, yang lelaki ni semua naik pangkat di imam besar ni semua. Imam besar rumah sendiri. Okey, kita akan buka sedikit soalan sebelum kita akan simpulkan lagi. Mungkin ada berapa siapa nak tanyakan soalan, kita buka. Mungkin soalan-soalan yang kita tak ada formal sangat lah. So mungkin siapa ada soalan, buka mic, kita kita buka. Bila lagi perlu nak tanyakan Ustaz soalan-soalan yang mungkin dulu nak tanya daripada sekolah menengah dulu, kan daripada kat asrama dulu nak tanya, ataupun tiba-tiba ada soalan nak tanya. So saya buka lah. Ada saya pun Nizam Osman. Assalamualaikum Ustaz. Kita ada orang-orang hebat kat sini Ustaz. Jom saya buka kepada soalan. Biasanya kalau waktu ni mana Nurul Anwar Mansur, Gadget, kalau biasa ada banyak soalan Gadget. Share. Ustaz Zaidan ni share dia Ustaz. Share ni biasa dia banyak tanya kat Ustaz ni. Dia lari jumpa saya. Share. Aduh. Cepat permintaan Ustaz ni. Share one ni. Suara sikit. Come on share. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz saya nak tanya sikit lah Ustaz. Gini, seorang isteri dia kejutkan suami dia untuk qiyamul-lail, bertahajud apa semua. Lepas tu tapi dia taklah mungkin ada keuzuran ataupun tak larat ke dah masak ke apa, dia tak larat untuk join suami dia berqiyamul-lail. Okey, ganjaran pada dia tu macam mana Ustaz? Siapa yang nak kejut ni? Isteri. Isteri kejut suami. Kalau suami kejut isteri tu melampau nama. Dah sekarang ni siapa yang nak kejut dia? Suami tak apa dengar tadi. Suami kejut isteri lah. Tak, isteri dia kejutkan suami untuk qiyamul-lail lah, bukan untuk masa Ramadan je lah, hari-hari biasa. Tapi dia sendiri tak larat nak join suami dia berqiyamul-lail. Dia gini. Ganjaran dia macam mana Ustaz? Kita kena orang kata apa, dalam keadaan PKP ni kita jangan gairah terlebih sangat. Itu masalah dulu tu. Kalau kita gairah sangat, jadi terkejut habis orang. Betul Ustaz. Jadi kita buat pelan-pelan. Maknanya dalam seminggu tu sekali cukuplah. Kan? Sekali pun jadi. Kalau tak boleh buat tak malam, patutnya tak malam tu bangun buat. Tapi mustahil lah kan. Jadi, bangunlah dalam seminggu sekali pun cukuplah. Bangun dalam pukul, kalau dah tak boleh bangun pukul 3, sepertiga malam tu, bangunlah pukul 4. Bangun pukul 4 sembahyang. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu sembahyang sunat tahajud 8 rakaat. Tak mau buat 8 rakaat tak apalah, yang banyak sangatlah 8 rakaat. Ustaz, ambil 2 rakaat saja. 2 rakaat apa nama taubat, 2 rakaat sujud. Aku tidur semula. Ada malam benar. Dah. Ustaz, saya refresh soalan Ustaz. Saya refresh soalan. Dia sebab bukan apalah, kita nak orang kata bagi semangat ke isteri untuk untuk ambil, orang kata ambil peluang buat pahala kan. Jadinya bila dia gerak suami dia tu, tapi dia tak larat nak join suami dia qiyamul-lail,
ganjaran dia ada yang bagi tahu kat saya, ganjaran kat isteri ni semua ibadat yang suami dia buat pun dia dapat share. Ya, ya betul. Memang dapat sama. Tapi pahala tak sama dengan orang yang buat. Orang yang buat pahala lebih, yang tak buat tu dapat juga pahala. Dia dapat pahala sebab dia kejutkan suami dia. Mana ada tak ada datang dunia ni kerja apa pun ada pahala sebenarnya. Satu perbuatan baik Tuhan bagi 10 pahala. 10. Yes, sir. Asyara amsalihah kan 10 pahala. Betul. Jadi kalau disuruh, kalau suami yang isteri yang baik, bangunlah bang kata kan. Abang tu dah malas. Jadi bangun, abang pun bangun juga. Bangun tak apalah, bangun dapat. Doalah pada isteri pula, ya Allah bagilah isteri aku ni sihat elok supaya sama-sama aku. Doa dapat pahala. Jadi pahala sembahyang dapat, pahala doa dapat, yang kejut pun dapat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Noah atas soalan tu. Azman Black, tunjuk sikit kopi. Ada soalan ke? Ni Ustaz, Azman Black ni kita punya junior paling aktif Ustaz. Assalamualaikum Saudara Amin, Ustaz Zaidan Azadi ni. Oh yes. Boleh saya tanya soalan? Boleh, sila. Boleh. Noah minta tutup mic Nur. Okey je. Okey, boleh je. Silakan Azadi. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kuliah tazkirah tadi yang agak bermakna dan juga sebagai yang kata rujukan pada saya dan juga kawan-kawan. Seperti yang Ustaz cakap, bulan puasa ni untuk masa PKP ni, dan mungkin kita akan lanjutkan hingga ke bulan puasa. Jadi adalah waktu yang terbaik untuk tarbiyah anak-anak apa semua kan. Ya. Jadi soalan saya macam ni Ustaz. Kalau kita nak latih anak kita jadi imam untuk solat semua kan, mungkin dari bacaan dia mungkin tak betul ke, ataupun hafalan ada sikit-sikit ni ke semua kan. Dari segi sudut kaedah yang macam tu macam mana Ustaz sebagai ni? Sebab bulan puasa ni mungkin kita ada tarawih semua, dan mungkin peluang terbaik untuk didik anak jadi imam lah kan Ustaz untuk sunat ni. Jadi tahap yang macam mana yang kata-kata boleh lah terima untuk kata sebagai sah ke, ataupun adakah kalau macam salah-salah sikit tu boleh terima juga? Itu soalan saya Ustaz. Dia kalau anak yang anak ni sah jadi imam, kalau anak tu majlis. Bukan nanti dia balik. Kan? Bila dia tahu dia boleh jadi imam. Dengan syarat dia tahu rukun semualah, rukun sah, rukun batal dia semua tak tahu. Itu yang keduanya dari sudut bacaan. Kalau bacaan tu sikit-sikit silap, tidak mengubah makna, tidak mengubah ayat apa semua, tu ayat apa semua, tak ada masalah. Bolehlah yang sebagai latihan. Tapi jangan diselalukan dia aja. Papak udah diam belakang je pun ya. Jadi boleh latih, tak ada masalah. Tapi kita kena betulkanlah. Dengan syarat bukan pada ayat-ayat dia macam katakan Al-Fatihah. Kalau anak telo tu tak boleh lah, sebab Al-Fatihah tu rukun. Rukun lah. Kalau pelat sikit-sikit orang tua pun pelat. Al-Fatihah ni bukan kata anak-anak kan. Kalau anak-anak darjah 6 tu rasanya dah okey dah. Kan darjah 6, darjah 5 tu boleh dah. InsyaAllah boleh. Boleh darjah 5, darjah 6. Kalau darjah 3 pun dah boleh lah tu. Depa dah reti dah dengan syarat depa ni lah. Kan? Kalau bacaan dia cantik daripada ayah, malu ayah. Okey. Okey, terima kasih. Jangan dipaksa lah dengan anak-anak ni, jangan dipaksa. Okey. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, dia bukan satu yang bagus sebenarnya. Jadi kita kena, orang kata apa, give and take orang putih kata ya. Dengan pujuk, dengan apalah. Ustaz, kalau kita azan digalakkan Ustaz? Di rumah? Azan lah. Azan lah? Sebagaimana kita di masjid lah, kita azan lah. Kalau ramai tu lagi bagus lah. Kalau selama tarawih kan boleh berselawat semua. Ya, sungguh. Suruhlah anak tu selawat. Tak apa kalau kata anak tu tak ingat tak apa, pakai kertas lah. Guna kertas. Tulis depan kan. Buku ajaklah buku-buku. Bagi kat anak. Awak ajar selawat ayah jadi imam.
Kalau anak tu dah boleh, turun jadi imam. Sekali boleh lah. InsyaAllah. Untuk latih. Alhamdulillah. Terima kasih Fib. Soalan tu sebenarnya bagus untuk semua yang ada anak-anak kat sini. Terima kasih. So ada soalan lain lagi? Tak tahu Ustaz ambil sampai pukul apa itu Ustaz? Saya kalau nak bagi soalan ni rasa buka ni mungkin ramai nak bertanya kot. Okey. Jom kita boleh bagi je soalan so kita ramai-ramai dapat manfaat daripada soalan dan jawapan daripada Ustaz Zaidan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hai, orang Temerloh. Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Satu soalan Ustaz. Siapa yang tanya ni? Ni Usaini Azrin Ustaz. Dia Ustaz, Usaini boleh kenalkan diri lah. Oh, kenal dia juga. Tu dah nampak dah. Okey. Nampak dah. Nampak. Sekarang pasal awan ni. Kamu orang Botol ke Siawan? Botol Kampung Setiawan. Siawan lah. Siawan. Okey. Apa cerita? Duk kelas Quran dulu dengan Ustaz dengan Ustaz Saipun sekali. Yalah. Soalan Ustaz. Duk teringat tentang hamba Ramadan ni Ustaz. Ada orang kata tak bagus lah jadi hamba Ramadan ni. Maksudnya buat amal time Ramadan sahaja. Oh gitu. Betul ke? Jawapan Ustaz, minta pencerahan sikit. Terima kasih. Dia begini je pada saya kan. Dia bukan jadi hamba. Kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai titik tolak kepada kehidupan yang terus akan datang. Maknanya oleh kerana bulan Ramadan ni pasal orang ni dia nampak pahala tu. Buat ni pahala, buat tu pahala, ni pahala. Lepas tu pahala, lepas tu malam ni pahala, malam ni. Tu yang jadi orang pulau sungguh-sungguh. Sebenarnya kita sampai bulan Ramadan kita tingkatkan amalan je, tingkat je. Kalau kita baca Quran, dulu kita payah nak khatam, kita khatamkan sebulan, contoh gitu kan. Kalau dulu kita tak semayang sunat, dah semayang. Jadi itu sebagai titik tolak kepada kehidupan kita akan datang. Maknanya kalau kita tarawih ni, kita ulang alik pergi masjid, padahal main sunat je. Yang wajib kita tak boleh. Kalau macam tu yang jadi hamba Ramadan. Jadi maknanya kalau okeylah bulan ini aku nak jadikan dia sebagai titik tolak untuk kehidupan datang. Maknanya tarawih kali ni ialah akan kekalkan saya jadi berjemaah di masjid. Itu tak jadi hamba Ramadan lah. Itu sebagai tarbiyah pada kita. Ini masalah kita ni. Dalam bulan Ramadan tu, yang tak pernah kita buat. Kita buat. Lepas tu habis bulan Ramadan, habis. Itu yang jadi hamba Ramadan. Bukan orang kata tu memang ada Esok Qardawi pun sebut. Jangan jadi hamba Ramadan, jadi hamba Allah. Jadi sama. Yang keduanya, kita buat amalan dalam Ramadan, jangan nampakkan pahala tu. Yang pahala tu tinggal ke tepi dulu. Kita letakkan diri kita ni, orang kata apa? Kita buat tu kerana kita ni hamba Allah. Itu perintah. Buat itu dulu. Jangan nampak. Ini kadang-kadang kita tengok ya. Bulan Ramadan, bulan biasa ni tak ada kat masjid tu. Tapi bulan-bulan kalau bulan Ramadan duduk saf pertama lagi. Saf pertama duduk. Jadi yang kata jadi hamba Ramadan tu apabila kita buat hanya buat dalam bulan Ramadan saja. Tak diterus. Kalau diteruskan tu tak jadi masalah. Teruskanlah. Buatlah apa yang ini bagi titik tolak itu akan datang. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Okey, sebelum tu kita ucap selamat datang juga kepada beberapa rakan-rakan kita. Yang saya dapat tahu ada anak ustaz sendiri ya, Syukri. Ada di Mesir. Ada sekali dalam ni ya. Selamat datang. Macam mana keadaan kat sana ya?
Juga selamat datang kepada Dr. Alwi Yunus dan juga ada beberapa orang guru kita ni termasuk Cikgu Asyari. Alhamdulillah. Okey, kita buka lagi. Ustaz ni okey jawapan tu? Terima kasih soalan. Alhamdulillah. Betul lah. Bagi Kita jangan. tanya, dia pun tahu nanya. Oh, itu banyak ni kalau siap seorang ni Ustaz. Ramai ni. Aduh, Allah Akbar. Alhamdulillah. Dr. Alwi mungkin ada nak sedikit soalan ataupun kata haluan? Dia bukan nak Assalamualaikum warahmatullahi dia wabarakatuh. bagi pendapat lah. Ya, betul. Betul Ustaz. Profesor mana boleh tanya saya. Ni Dr. Alwi dah masuk. Silakan Ustaz. Apa khabar Ustaz? Terus muncul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya doakan Ustaz sihat selalu, rakan-rakan semua. Saya tak ada soalan, saya cuma nak seronok jumpa semua orang kat sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Terima kasihlah kerana menjenguk kami di ruang ini. Terima kasih Ustaz Kawi, terima kasih. Ada persoalan lagi kawan? Kita boleh tanya mana tahu kat sana. Okey, Hafizal daripada Johor. Ya, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom terus Ustaz. Hafizah dari Johor Bahru. Ya. Dulu orang panggil Jiman lah dulu. Ya. Okey, ada satu soalan Ustaz nak tanya. Actually tak adalah kaitan dengan Ramadan kan, tetapi nak tanya apakah pendapat Ustaz bila seseorang tu dia buat ibadat ni, motivasi dia untuk kejar pahala. Sebab ada orang kata benda tu macam tak ikhlas. Tapi apa pandangan Ustaz bahagian tu? Sifat manusia ni, kalau tak ada ganjaran macam tu, tadi tak buat. Macam budak-budak lah. Tapi janganlah duk bergantung pada ganjaran tu sampai tua pun. Dia lebih kurang macam kita solat duha tu sebab nak kaya, macam tu Ustaz? Tu janganlah macam tu. Jadi kita buat tu biarlah kerana kita ni hamba Allah, kata tadi. Ya, betul. Kita buat tu kerana kita hamba Allah. Jangan duk cerita bab nak kaya. Yang nak kaya nak betul kemudian, Tuhan bagi kemudian. Itu jaminan di ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, confirm dia bagi. Yang penting kita buat. Sama juga orang yang suka bagi infak kan, infak orang bagi sedekah apa semua tu. Jangan nampak apa yang itu bagi tu. Lepas tu serah pada Allah. Jadi ganjaran tu memang Allah sebut. Allah sebut. Jadi kalau kita kata yang mengharapkan ganjaran ni macam budak-budak lah. Budak-budak kan. Kalau tak dipuji, tak dibagi upah, tak nak buat dah. Kalau dia puji dia apa semua, dia buat. Jadi sifat manusia tu memang macam tu. Tapi kita dah sampai tahap dewasa dah. Orang kata dah lama dah, mayang dah lama dah. Kita jangan jadikan untuk dapatkan pahala. Yang kita nak cari adalah keridaan Allah. Keridaan Allah. Maksudnya tu kata kalau kita buat amalan yang sikit sekalipun tapi dia berkekalan, itu lebih baik daripada kita buat banyak kemudian kita berhenti. Betul tak? Walaupun sikit tapi asalkan dia berkekalan daripada kita buat banyak tapi lepas tu berhenti. Pasal ganjaran ni banyak. Mungkin ganjaran tu kerana nak dapat ganjaran Allah. Kalau kata nak dapat ganjaran Allah sekalipun tu lebih baiklah daripada dapat ganjaran manusia kan. Tapi janganlah jangan jadikan dia sebagai kita jadikan dia sebagai motivasi je lah, motivasi tapi bukan sebagai matlamat. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Ustaz. Terima kasih Bijiman. Baik. Okey. Soalan seterusnya. Tunggu daripada share ni soalan ni. Share rumah ni. Waalaikumsalam. Okey. Ya dah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan semua. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Ni Ustaz, saya nak tanya sikit. Tadi masa memula kuliah tadi Ustaz ada cerita kaitan masa zaman Nabi Musa AS dengan Nabi Harun yang terpaksa berkurung dalam rumah untuk beribadat dan ada kaitan dengan kiblat. So saya nak tanya sebab selalunya yang kita dengar kita ada kiblat pertama, kiblat kedua, Baitul Muqaddis dengan Baitullah. Tapi ada juga yang saya dengar pendapat sebenarnya kiblat tu sebenarnya tak pernah bertukar
dia hanya Baitullah tapi diselewengkan oleh orang Yahudi. Itu sebab kiblat kita sebelum Rasulullah dapat wahyu berkiblatkan ke Baitul Muqaddis, lepas tu Qiblatain baru tukar ke Baitullah. Sebab even sebelum zaman Nabi Musa atau Nabi Harun pun, maknanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dia dah bina binaan tu. Sebenarnya Baitullah tu ada di situ, cuma Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Isa untuk membuat binaan tu sebagai fizikal lah, untuk sebagai direction kiblat pada umat Islam. Itu saya nak tanya pendapat Ustaz. Sama ada kiblat tu sebenarnya memang di Baitullah ataupun memang yang first tu di Baitul Muqaddis dan kemudian tukar ke Baitullah. Dia ada pandangan daripada ahli tafsir. Bahagian ahli tafsir kata kiblat awalnya ialah Baitullah, Kaabah tu. Macam yang saya kata tadi lah. Ada pandangan yang mengatakan bahawa yang penyelewengan tu berlaku oleh Bani Israel itu. Yang dia bawa kiblat itu kepada Baitul Maqdis. Itu ada satu pandangan tafsir, ahli tafsir. Boleh rujuk dalam kitab tafsir apa tadi. Memang betul. Betul. Betul lah. Cuma selepas itu oleh kerana barulah ada pemindahan kiblat kan, untuk turun firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha tu kan. Oh tu ayat tu. Maknanya memang betul. Ada pendapat tafsir macam tu. Tapi maknanya pendapat dua-dua tu betul ya Ustaz, sebab ada berbeza pandangan tu. Dia itu pandangan. Lah. Kalau kita nak bersetujukan mengatakan Baitullah tu sebagai kiblat yang pertama pun tak ada masalah. Kalau kita nak katakan Baitul Maqdis pada Bani Israel dulu pun tak ada masalah. Tak ada itu apa-apa. Semuanya selepas Nabi SAW itu baru dipalingkan ke Baitullah. Okey Ustaz, faham. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, kita juga buka sini ada muslimat kita yang ada yang hadir, ada a few. Mungkin kita buka juga kalau ada muslimat yang nak bertanyakan soalan, boleh dipersilakan. Ariel Hamka ni Ustaz, Ariel Hamka jadi segar Ustaz malam ni. Dia senyap je Ustaz. Tu dia duduk diam-diam jauh ke. Tu. Tu dia. Kamu Ariel, suara sikit Ariel. Kau antara saya dengan Ustaz Zaidan ni kau ni. Kat mic Ariel. Tekan dekat skrin. Tak dengar. Tekan dekat skrin, buka mic. Lagi sekali, ulang. Tekan dekat skrin, ada mic tu, tekan warna merah tu, mic merah tu. Dia kalau bentuk mic tu bentuk sering kereta dia pandai tu. Tak, tekan sekali lagi, tekan skrin. Oh, okey. Ada ni. Okey. Sorry. Aku dah tekan skrin yang bawah ni. Aduh, bangang juga. Kalau dia menyanyi apa boleh cari mic. Kena dah. Kena. Lepas okay, ni saja seronok. So Ustaz ni saya nak tanya sikit lah berkenaan dengan isu semasa ni Yang sekarang ni pasal apa Abid Liu punya cerita ni, yang depa duk bash dia lah. Because of dia konon-kononnya dia buat tu macam nak menunjuk kat orang lah apa semua. So apa pendapat Ustaz berkenaan hal ni? Sebab yelah kita pun perasan jugalah memang dah jadi macam culture sekarang ni benda-benda macam tu. So apa pendapat Ustaz lah? Mudah saja pada saya. Siapa mampu buat dia buat lah. Okay. Siapa mampu buat dia buat. Orang yang boleh buat disilakan dia buat. Yang tak mampu buat duduk dan diam. Berusaha cari jalan ke mana. Yes. Okay. Itu lebih baik daripada kita seolah-olah macam orang nak buat baik kan, orang nak buat baik.
kita macam seolah menarik orang turun, hilangkan semangat orang. Ya. Ada kerja sedekah yang kita kena tunjuk kat orang supaya dia menjadi motivasi kepada orang lain. Ada kerja sedekah yang tak boleh tunjuk pada orang. Contoh? Kerana dia akan jadi riak. Macam zakat, kita bagi zakat, itu kena tunjuk pada orang. Kata tu kena bayar pada Amel. Kalau tak bayar pada Amel, kau nak bayar kat siapa? Dan diam bayar. Mana boleh? Kalau macam bayar online tu Ustaz? Nak jadikan motivasi. Ha? Kan sekarang ni bayar zakat bayar online je. Tak apalah. Itu pulang lah. Bukan mana mesti. Bukan mesti diiklankan. Tapi maknanya kalau secara terang-terang pun tak jadi masalah. Sebab zakat tu memang begitu sifat dia. Tapi sedekah ni, kan Nabi kata bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tapi ada benda yang kadang-kadang kalau tak tunjuk lagu tu, orang tak nampak. Kalau dengan niat dia untuk nak bangkitkan semangat orang lain, jomlah mari sama-sama kita buat kerja-kerja aktiviti masyarakat macam dia tu. Itu dia dapat pahala. Daripada kita dok umat kami, apa yang kita buat? Betul tak? Yang kita sendiri, kita tengok apa yang kita buat. Bagi kita sendiri, apa yang kita buat? Betul. Saya setuju. Saya pun sependapat. Sedap suara Ari. Jawab macam tu pun sedap Ari lah suara. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Boleh terima pendapat saya. Boleh. Dan memang asalnya kita pun memang sependapat lah. Saya pun memang duk terfikir-fikir secara logik akal lah kan. Tapi tak ada confirmation. So bila ada peluang ni, kita dapat confirmation ni, Alhamdulillah. Maknanya kepala otak saya ni masih boleh diguna pakai lah. Kita tak dapat buat. Kita doa lah bagi orang boleh buat. Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, serahkan kepada moderator. Aduh Aril, terima kasih Aril. Dah jumpa dah tahu macam nak on mic lah. Okey, dah jumpa dah. Dr. Ali kata nyanyi lah katanya. Pandai kamu Ali. Aduh. Tak apa, nanti waktu lain kita menyanyi ya. Ustaz dah panggil. Ustaz dah panggil. Hello. Waalaikumsalam. Salam. Teman ini tak dengar ke tak ni? Dengar. Okey, salah seorang tu sama ada. Okey Ben. Silakan Ben. Soalan. Saya menampak ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zahidan. Ya. Abang, rakan-rakan abang-abang semua. Nombor 1, jemput makan penjan ubi. Seronok tengok Ustaz muda lagi. Macam bayi-bayi saya pula dia tengok dalam skrin ni. Oh ya, alhamdulillah. Cuma macam sebenarnya saya ada benda satu yang ada orang pernah tanya pada saya dan saya tak ada jawapan. Dia tanya pada saya, Ben, kau budak SMKM mesti kau tahu kan? Saya kata bergantung pada soalan lah kan. Dia kata okey, aku pernah dengar ada orang bagi tahu, aku pernah terbaca dia bagi tahu Jumaat ni setakat 3 kali je. Okey, saya bagi tahu jawapan lah sebab dia berkenaan dengan maqasid syariah lah apa semua. Menjaga nyawa tu lebih utama daripada kepentingan jemaah itu. Cumanya soalan dia yang kedua tu saya tak boleh nak jawab dan saya sendiri pun memang tak ada jawapan. Sampai bila agaknya katakan cerita bab COVID ini 6 bulan. Maksudnya 6 bulan itulah gugur kewajipan untuk solat Jumaat terhadap lelaki ni atau ke macam mana Ustaz? Dia ada tempoh khas ke sebab tempoh yang panjang ni rasanya belum, saya tak pasti dah tentang mungkin ada berlaku dalam sirah. Sebab saya tak ada jawapan. Nak minta pandangan Ustaz, jawapan Ustaz. Apa tu? Apa nama? Ada orang seronok pula tak pergi Jumaat tu. Rindu Ustaz masjid Jumaat ni. Dapat COVID lagi seronok tak Jumaat. Ya, memang dah malas dah. Memang malas dah kena COVID lagi malas pun. Dia begini. Dia keputusan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kepada maqasid keputusan. Jadi
semayang tidak gugur. Kita tetap semayang juga. Semayang di rumah. Tapi cuma kita tidak boleh ke jamiat, masjid jamiat tu sebab alasan-alasan yang munasabah yang macam tadi. Itu tak ada masalah. Kalau kata sebulan pun, sebulan lah. Itu atas perintah. Atas perintah. Atas pendapat sebahagian daripada ulama-ulama itu. Kan? Siapa berani pergi? Entah berani pergi. Entah pergilah. Entah jadi imam, entah jadi apa semua, ajak 40 orang. Lepas tu hampir kena cukup kan? Kan? Jadi keputusan tu adalah keputusan ulama. Kita kena pegang situ lah. Pernah berlaku tak dalam sirah Nabawiyah Ustaz? Di zaman Rasulullah dulu kan? Ya, pernah berlaku tak? Sebab benda ni dia jenuh dekat cari tak jumpa. Saya pun tak dapat nak jawab lah yang tu sama ada berlaku tidak. Tapi dalam apa nama, dalam hadis sebut tentang apa nama, berlaku, kalau berlaku itu macam kita kata berlaku di satu tempat, satu kawasan penyakit semua tu, orang yang dalam tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk. Masalah kan. Ini sebenarnya kan fiqh baru ni. Semua tu Tuhan nak uji kita lah. Kalau tidak kita tak tahu cerita-cerita fiqh ni dah. Betul Zat. Betul. Memanglah siapa yang tak rindu nak pergi masjid, memanglah nak pergi jemaat sebagainya kan. Tapi dalam keadaan kita uzur tu, dia patut uzur syar'i lah. Kan? Uzur syar'i. Dengan kepentingan menjaga nyawa tu sebahagian daripada matlamat diturunkan Islam. Sebahagian padanya itu menjaga jiwa. Jadi kita patuhlah kepada itu. Maksudnya hukum kita patuh pada yes. Kena patuh Ustaz lah. Kena patuh pada arahan kerajaan. Ya, betul. Okay Ben, thank you Ben. Oh, makan tangan je. Okay, ada soalan daripada pada Sis Azhar Aziz. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ni Tun Azhar. Ya. Okay. Ustaz nak tanya sikit lah yang pasal nikah online ni. Bila Mufti keluarkan baru nak tanya nikah online tu? Dan ada orang tiba-tiba ada pencanggahan pendapat pula kan yang mengatakan pasal Wahabi ni pula. Boleh Ustaz tolong terangkan lah. Ben, mute kan Ben. Benda ni kita nak tengok bagi clear. Mute your microphone. Tekan apa tadi? Mute kan. Clear tak soalan Ustaz? Okay, clear. Baru semua boleh dengar. Ini topik penting ni. Dia ada pendapat. Bila ada pendapat, sebahagian kata boleh diharuskan, sebahagian kata tak diharuskan. Jadi saya mendengar satu jawapan daripada Syekh Faisal daripada Kedah. Syekh Faisal ni saya di Qadi di Kedah tu. Kan dia beri pandangan, bagi dia bersetuju dengan kaedah akad nikah online ini. Dengan syarat-syarat lah. Ada syarat-syarat, banyak syarat disebut tu. Syarat tu. Kemudian bila kita tengok balik, ada negeri yang tidak setuju. Tak? Tidak setuju. Kita ambil jalan tengah. Asalnya dia mesti, akad nikah tu mesti secara direct, dia tak boleh online. Itu asal dia. Asalnya. Sekarang ni pada saya, kita kembali kepada asal. Yang kita nak nikah online sangat ni pasal apa? Tunggulah habis PKP. Tunggu sekejap PKP tu habis. Lepas tu nikah 4-5 orang pun. Bukan 4-5 nikah sekali satu hari Ustaz. Sekali 4. Sekali 4 tak salah. Itu nak gelak. Jadi kita ambil jalan tengah betul. Tunggu sekejap, habiskan dulu PKP ni, sama ada bagi pihak yang nak kahwin tu, suami bakal pengantin lelaki atau perempuan, sabar kejap. Sebab berlaku khilaf, kita takut itu.
Ya, Kita ambil yang tengah. Ambil tengah. Okey. Kita balik kepada pangkal balik. Orang kata boleh? Ya, kalau kamu yakin bahawa itu boleh, silakan. Kalau kamu rasa tak boleh, silakan. Sekarang kita ambil jalan tengah, kita kembali kepada hukum asal dia. Hukum asal ada tak nikah online ni? Tak pernah berlaku, yes. Tak pernah dengar. Tak pernah. Tak ada kan? Dah ikut zaman teknologi sekarang kita kan. Kalau seorang duduk di Mesir, seorang duduk di Malaysia, kan? Itu pernah berlaku. Tapi kita kembali kepada hukum asal. Pada saya, kita tangguh dulu. Bukan lama pun dalam yang nak nikah sangat. Pasal apa? Siapa? Rakyat besar senyum, Rakyat Ramli. Mana Rakyat? Maksudnya apa pendapat yang kata Wahabi apa semua ni macam mana tu Ustaz? Dia bukan soal Wahabi tak Wahabi. Soal itu ada dalil. Masing-masing ada pegang dalil. Ini masalah kita dalam Malaysia ni satu masalah sebenarnya. Saya tak ada menyebelahi mana-mana pihak lah kan. Kepada saya, kalau pendapat itu tidak berlawanan dengan syarak, apa masalahnya? Tak berlawanan dengan mana-mana syarak hukum, tak salah. Bukan soal Wahabi tak Wahabi. Kan? Sekarang ada dalil tak? Kalau pihak dia ada kata dalil, itu dalilnya. Kan? Pihak dia dalil tak? Pihak dia dalil. Ada dalil dia. Itu saya kata tadi, kalau kita tak setuju dengan satu pihak ini, silakan. Kalau tak mau setuju, silakan. Jangan duk label kawan tu label kawan ini. Ini masalah kita sebenarnya. Penyakit. Betul. Penyakit suka label-label orang. Isu masyarakat kita Ustaz, melabel. Maksudnya kita pegang pada dalil Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah dan dalil lah. Dalil. Ada dalil dia. Jadi sekarang saya kata tadi, kita kembali kepada asal. Kalau kita dalam keadaan PKP ni, kita tangguhlah sekejap dulu. Kan? Pasal benda ni khilaf lah, dia khilaf. Betul. Mana kita nak keluar pada khilaf itu, kita kembali kepada asal. Kalau kata Ustaz kalau katalah ada di kalangan pelajar-pelajar SMKA, bukan pelajar SMKA ni nak juga nikah time online ni, Ustaz setuju tak? Baca ada. Kalau dia cakap dengan saya, kalau datang tuan, Ustaz, udah tak sabar Ustaz nak nikah juga. Kalau nak nikah juga, nikah kan? Ya. Kan? Saya kata gitu, tak nikah lah kan. Tapi pada saya, kalau tanya secara ikhlas, saya minta kata-kata, kalau boleh, tangguh dulu. Selesaikan PKP ni. Tak lama pun kan. Balik kepada hukum asal. Kalau tanya secara ikhlas lah, kalau cakap lawak tadi, udah kamu nak nikah lah kamu. Lalu lawak lah kan. Betul tak? Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah faham. Anak terima kasih. Nak kahwin ni apa? Kan kena. Risau juga kalau ada permintaan. Takut juga ni. Kau ada permintaan kan Ustaz? Kalau anak Mika, saya Ustaz cakap macam tu tadi, sabarlah dulu. Tunggu ni. Tak sabar nak menantu. Kita boleh sabar Ustaz. Dema ni. Okey Ustaz faham. Terima kasih Ustaz. Terima kasih soalan tu Aziz. Ramai nak tanya sebenarnya. Tapi yalah, kita bila kita tanya ni kan orang pandang zero pula kan. Okey Rais. Dah on mic tu, ada soalan ke untuk Ustaz? Tak ada, nak tergelak je sebenarnya. Apa hal? Okey, alhamdulillah. Ada soalan. Okey Nurul, Gadget. Okey. Ni tertarik juga dengan apa yang Kak Azhar tanya tadi. Cuma soalan saya ni nak minta Ustaz komen sikit pasal apa ni, geng Salaf, geng Wahabi, apa cerita sebenarnya Ustaz ni? Panjang ni, jadi kalau dah buka topik ni Ustaz panjang. Aduh, Allah Akbar. Apa masalah dia? Masalah dia apa? Masalahnya apa? Yang mana satu yang geng ni kata geng ni salah, geng ni kata geng ni salah, ni mana satu cerita ni Ustaz? Dia gini sajalah kita. Macam saya kata tadi lah kan. Kita dulu benda ni tak berlaku, benda ni dulu ni. Dulu zaman-zaman saya budak dulu kan, zaman masa sekolah tak berlaku benda tu. Tak ada cerita pun, tapi kebanyakan yang duk timbul kes ni budak-budak SMKA juga.
dapat pendidikan di luar, di Mesir, di Jordan, di Florida. Budak-budak SMKA lah tu. Dapat duit bagus lah kan. Bagus lah. Bagus. Tapi pada saya kita sudah beramal dengan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama dulu. Kita peganglah pula yang tu. Betul. Selagi tidak ada suatu dalil yang mengatakan haram. Maknanya ulama-ulama dulu takkan tak jumpa dalil kot. Imam Syafi'i dulu takkan tak jumpa dalil. Jumpa kan. Tapi saya nak kau lebih tak boleh lah dalam majlis kita macam ni kan. Nanti kan jadi isu lain. Ya. Tapi saya tak setuju lah apa berlaku pertentangan macam tu. Sebab saya sendiri pun belajar di UKM dulu pun banyak juga yang dalil-dalil yang berbeza-beza, berbeza pendapat, berbeza pandangan. Tetapi kalau tak lari daripada dalil hadis daripada Al-Quran, kita boleh terima, tak ada masalah. Jangan timbulkan perbalahan ini. Sebab perbalahan ini dah lama berlaku, zaman dulu, zaman Imam Syafi'i dulu, pengikut Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Hanafi bergaduh pada kunut je. Ini sejarah. Kalau kita baca sejarah fiqh mazahib memang berlaku. Takkanlah kita nak bawa benda-benda ni ke dalam dalam suasana masyarakat kita. Bukan semua orang faham pun. Yang mengaji tu mungkin faham, yang tak mengaji tu macam mana? Dengar saja daripada apa yang pendakwah bebas cakap, kita terima. Orang tu kata, saya balik kan, orang pendakwah bebas tu kata gini, orang kata gini. Lama-lama yang jadi orang kata apa? Bertentang kan kita sama-sama kita. Rugi kita sebenarnya. Jadi berbalah antara kita pula. Isu akidah. Jadi tak usahlah kita timbul benda-benda begitu lah. Ya. Saya harap sangatlah lebih SMKA kita kena faham lah realiti wakil kita di mana. Wakil kita di mana. Masyarakat kita macam mana. Bukan semua orang faham. Bukan semua orang mengaji juga. Dan habis-habis mengaji sampai SMKA je. Lepas tu masuk bidang lain dah. Kan? Betul tak? Jadi kita rugi kita sebenarnya. Itu yang jawapan saya. Siapa tanya tadi? Nurul Anwar. Ya, saya. Dia tanya saya je. Dia dalam TV jeram. Razi, ada soalan? Okay, Razi. Jawapan saya mungkin tak apa jelas lah kan. Tak apalah. Kita nak jumpa. Tak apa, mungkin kalau nak bincang mungkin di luar saya. Kalau tak panjang lagi. Yes. Okey, Razi, kamu ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Datuk dia faham. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tak ada lah nak tanya soalan apa pun. Sebenarnya rasa macam kuliah di Masjid Azlan pula. Rasanya mana ni? Yang ada dalam ni semua geng-geng yang masa Ustaz kuliah dulu, ada yang tidur, ada yang baring, ada yang pergi ke tandas. Ini semua geng-geng ni dululah. Tambah band tu nanya Ustaz soalan ni sambil makan. Ajar anda betul band ni. Tak apa. Dia memang macam tu. Maknanya apa, tahniahlah kepada batch ni kerana dapat buat online ni lah. Jadi dapat kumpul Eropah ni. Jadi kalau reunion tahun depan rasanya salah satu program tu kita buat kuliah di Masjid Azlan. Ustaz pergi kuliah dulu ya. Yang Kak Tun tadi tu dia risau tu, gambarnya dia takut suami dia nikah dalam bilik kot. Ada dia dengar ke tak? Dengar kot. Ada soalan saja nak ni je. Terima kasih lah tadi. Nampak tengok Enta pun dah makin tembam nampak tak? Iya. Kucing gambar ni masak makan aja. Tidak juga. Masing-masing tunjuk skill masak lah tu. Tak apa itu tak ada apa itu sebagai orang kata apa, nak masak nak apa tu sebagai kreativiti kehidupan kita harian lah, tak ada masalah apa. Dia sonok. Tak apa. Cuma nak tunggu Ustaz duit dengan Rais je. Apa? Rais? Mana Rais tadi? Tadi saya nampak ada Cikgu Syahri dia. Mana pergi? Ya, tadi ada Cikgu Syahri. Mana Cikgu Syahri? Dah tutup. Takkan berajuk Tuan Nur pun. Mana Cikgu Syahri tadi? Kenapa Cikgu Syahri tadi? Lama ada dia tadi. Lepas tu dia keluar Ustaz. Dia keluar lah. Okay. Tak tempat nak siapa dia. Tengok sekali pintas ni. Ustaz Saifun Nizam. Suara sikit Ustaz. Lama tak dengar suara kita punya Qari ni Ustaz. Dia kalau dia jadi imam saya suka dia ni sebenarnya. Siapa Ustaz Saifun?
Dia dapat lagu Nahwan. Alhamdulillah. Betul Ustaz, rindu suara dia Ustaz. Dia pun buat lagu Nahwan sikit guna. Sempat. Okey, boleh saya pun buka mic. Assalamualaikum. Dengar? Wih, garang. Suara bagi salam dah garang Ustaz. Tak nak test je sebab ini pertama kali. Takut tak dengar je. Ustaz apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Sihat. Cuma saya tak berapa dengar clear suara ni. Tak tahulah salah saya punya komputer ke atau macam mana ke. Tapi tak berapa. Tapi dengar-dengar lah, cuma tak berapa clear. Suara entah saya dengar kuat. Itulah suara Ustaz saya tak berapa nak dengar. Terpaksa dekatkan muka ni dengan laptop ni. Ya. Faktor usia saya pun. Mungkin lah. Bukan salah komputer. Laptop Ustaz. Betul tu. Pakai mic okey sikit. Pakai earphone sorry. Pakai earphone lah. Ya, alhamdulillah lah. Malam ni malam last lah, malam esok kita dah mula bertarawih. Jadi saya sebenarnya tak ada apa soalan pun sebab soalan saya tanyalah. Soalan yang Ariel tanya tu sebenarnya tadi saya nak ni lah kan. Cumanya nak tanya tapi saya nak ulas sikit boleh Ustaz? Boleh. Sebab saya pun saya banyak jadi pendengar, bukan yang memberi dengar orang kata kan. Maknanya banyak dengar-dengar orang cakap lah mengenai amal kita ni. Ada seorang ustaz bagi tahu benda wajib adalah digalakkan kita tunjuk kat orang. Benda sunat kita tak perlu tunjuk. Maksudnya begini, dalam kes Abid Liu, Ustaz Abid Liu ni, saya rasa lah apabila dia menyampaikan sumbangan, macam Ustaz kata tadi, benda tu bukan 100% daripada dia sendiri. Jadi yang dia dapat tu adalah sumbangan orang ramai. Jadi dia wajib untuk menyampaikan sumbangan itu kepada pihak-pihak yang tertentu tu lah. Kan orang miskin nak senang-senang dan sebagainya ni. Jadi memang tak ada masalah untuk dia tunjukkan apa yang dia buat. Itu. Tapi kalau kita sendiri bagi sedekah dengan duit kita, itu kita tak digalakkan tunjuk kepada orang ramai. Itu pandangan saya Ustaz. Kalau salah minta tolong betulkan lah. Jadi bagi saya tak timbul masalah kalau kita nak tunjuk pun dengan syarat, ada syarat-syaratnya bahawa kita menyampaikan hajat orang. Untuk disampaikan kita kena tunjuk. Supaya orang tahu. Ya betul Ustaz. Okey. Terima kasih. Itu sajalah. Jadi saya ambil kesempatan ni mengucapkan berbanyak-banyak tahniah lah kepada ni moderator, saudara Amin, sahabat saya, kemudian semua rakan-rakan yang ada di sini. Kemudian saya doakan semuanya sehat walafiat, terutama Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, teacher saya. Alhamdulillah. Anak di mana Ustaz? Anak Mesir lah. Oh masih lagi ya? Mesir lagi, tahun 3. Anaknya ada dalam ni. Ada dengar sekali. Tadi lama dia dengar. Okey. Tak apa, kita bagi peluang kok ada kawan-kawan nak tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz saya pun lama tak dengar suara Ustaz kita ni. Kita dah mencecah jam 10.34 jam saya lah. So mungkin kita buka 10 minit lagi. Mungkin kita nak buka je. Siapa-siapa kita open lah. Tak payah tanya soalan ataupun sekadar nak mencelah, nak bertanya khabar Ustaz ataupun soalan durian, musim durian dah ada ke tempat Ustaz ke? Tak sempat-sempat lagi makan durian tempat Ustaz ni. Saya Amin, saya nak mencelahkan sedikit. Boleh silakan. Sebenarnya Ustaz begitu teruja untuk hadir bersama dengan kita pada malam ini, sehingga kan dia mengadap laptop tu hampir 2 jam untuk set pada Meet ni. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak dekat Ustaz Zaidan. Dia nakkan bersungguh-sungguh dalam bentuk macam ni untuk nampak semua anak-anak murid dia. Jadi ambillah kesempatan anak murid semua, kawan-kawan kita semua ni, ambil manfaat.
Dan mungkin kita ambil keberkatannya nanti insya-Allah. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz Zaidan nanti ni. Sama-sama. Kita buka ada lagi. Buka je mic tu tak apa. Buka je mic tu, boleh open any question, soalan ataupun tanya Ustaz apa-apa je. Sebelum kita rasa saya bagi dalam 10 minit lagi untuk kita tutup majlis kita. Ustaz. Ya, saya sila. Azman. Ya. Ustaz. Dia tak nak tunjuk muka. Ustaz tak ada nak tanya Ustaz. Cuma nak tak request tunjuk je muka Ustaz. pasal apa? Okey, Ada sila lah. Azman. Nak dekat penutup nanti Taranum sikit Ustaz. Penutup. Menizam lah. Ustaz mana boleh lah. Ramai ni Ustaz yang rindu ni Ustaz. Ramai nak dengar ni. Tadi patut tadi suruh Ustaz Ranu masa baca Al-Quran tadi. Ya. Dia penutup dah. Dia suruh pun Liza dah lari mana. Lambat masuk tu Ustaz. Rais. Betul. Rais benar Rais. Rais Taranum Ustaz Rais. Radio. Suara dah tak berapa nak boleh panjang nafas tak. Ustaz tadi umur berapa saya? 67 saya. 64. Alhamdulillah. Moga panjang lagi usia Ustaz. Kalau tak pun Rais dengan Usop pun boleh juga tu. Aril lu, panggil Aril. Dia ada seorang lagi tu. Ustaz. Saya pun Nizam. Ustaz Zahidan. Ya. Kalau tak boleh tak ranum pun tak apa Ustaz. Tapi ini yang ramai dalam grup ni yang bekas-bekas budak kuliah tahfiz kelas sembilan Al-Quran dulu ni. Dapat dengar Ustaz baca Fatihah pun dah seronok benar dah rasa ni Ustaz. Alhamdulillah. Kami nak dengar Ustaz, request lah. Baca Fatihah buat berlagu sikit pun tak apa Ustaz. Fatihah je. Dia band yang buat sebab band kelas tahfiz. Saya kan sila tengok kemenjadian anak murid dia. Ustaz tasmid tu Ustaz Fatihah dia Ustaz. Allah. Bagi band buat lepas tu Ustaz tengok. Okey. Orang nak minta Ustaz yang baca. Ya, kau baca dulu. Sebab mana esok kita lagi Mas Ramil. Besok kamu lagi. Aduh. Habislah. Sila. Okey. Ben, itu sebab lain kali Ben, kau jangan pura-pura pakai lebay Ben. Okey, sila. Okey, Ben. Ustaz. Kita jemput Bu Yamin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Allah. Pak Izzah kata untung dapat Bu Yamin. Kami nak dengar Ustaz baca. Iyalah, kamu dah baca okey ke? Okey saya. Tapi Ustaz, rindu Ustaz jadi imam lah sebenarnya. Ustaz di depan aja sebenarnya. Alhamdulillah. Okay, kita ada dalam 6 minit lagi untuk ni. Sebab kita semua hargai masa Ustaz dah spend, masa kita dah dekat 10.40. So ada apa-apa siapa lagi mungkin. Di hujung nanti kita akan minta Ustaz doa untuk kita mungkin dia dapat berkat daripada doa Ustaz. Tapi mungkin ada 2-3 orang lagi kita buka untuk bertanya khabar, tanya soalan. Ya, dipersilakan. Ustaz tu ni. Rais, kau punya mic on tu. Hati-hati sikit. Pitching jangan lari. Rais nak baca Fatihah ke? Ya Ustaz. Aku teringat dulu masa Ustaz bagi kuliah lah dekat dekat Surau Kak Azlan tu. Ustaz kata apa tu, jangan pula kau mau baca
baca surah jadi rupa Imam Siam. Izanya. Saya teringat sampai hari ni Ustaz. Taklah kan. Mikirkan Ustaz, ya Allah. Sampai. Betul. Aduh, itu memang tu dia teringat Ustaz. Tak boleh lupa. Alhamdulillah ada juga ingatan dia. Saya dah lupa dah tu. Iya betul ke tu kamu tu? Betul. Alhamdulillah. Okey, ada lagi. Wah, kan main ni. Dalam juga ada sahabat-sahabat kita yang lama tak jumpa. Nosyam Syamsuddin ada, alhamdulillah. Ruslan Puad. Nosyam ada Ustaz? Nosyam, suara sikit. Nosyam ni sahabat kita Ustaz. Kita pun jumpa jarang. Dan sebenarnya kita ada Ustaz Azhar Ibrahim Rashidi ni Ustaz. Saya dah bagi nama penuh. Dia bagi nama penuh dia. Ustaz Azhar Ibrahim Rashidi pun ada. Ustaz Usop ada tak? Patut bagi kuliah ya. Saya dengar. Okay, dia next Ustaz. Dia next. Nak wawarkan juga lepas ni slot Ustaz Azhar Ibrahim. Ni Adam Yusof ada seorang Ustaz. Ni Adam Yusof. Adam. Macam gambar YB tu. Dia tunjuk lengan dia Ustaz. Tu. So, bagi sikit suara so. Khabar bagi salam kat semua kawan-kawan ni. Cuma jangan minta sleep je waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usop kat sini, Usop. Ya. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Apa cerita? Itu je lah soalan saya malam ni. Alhamdulillah. Ustaz, dia duduk sorang-sorang kat kampung Ustaz. Lama tak balik ke KL jumpa isteri dia Ustaz. Nak bagi tahu ramai-ramai ni, doakan dia, mudahkan dia Ustaz. Sial dia Ustaz. Kesian saya. Doa Ustaz. Nikah online. Baik. Boleh nikah online. Boleh? Okey, alhamdulillah. Ada lagi sebelum 2 minit lagi kita buka. Alhamdulillah hari ni berjalan lancar. Terus terang saya rasa Mak Jud baru masuk. Mak Jud baru masuk. Mak Jud, apa khabar? Brother Mak Jud. Mak Jud ni. Abang dia apa? Tadi Mak Jud baru masuk. Bizin. Okey. Bizin. Kenapa dia lambat masuk? Kamu ke mana? Dia jaga Roblox Ustaz. Dia jaga Roblox. Ustaz, apa ni organizer nak celah sikit Ustaz wakil organizer. Sebenarnya terima kasih Ustaz malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Sambutan pun menggalakkan. Sebenarnya kita akan buka lagi link ni sampai habis, sampai pukul 12 lalu. Jadi kawan-kawan yang nak berjaga malam tu stay lagi kat sini, jangan bimbang. Dan juga Ustaz, waktu-waktu ni kita menghadapi cabaran, satu cabaran ekonomi, lepas itu ada juga cabaran dari segi kesihatan. Kita minta sorry ya Cik Amin, boleh, lepas ni boleh Ustaz doakan untuk kesihatan kita juga, kawan-kawan yang sakit dan semua berjaya menghadapi inilah Ustaz, PKP ni insyaAllah. Ya begini untuk sebagai panduan lah. Kita umur, kamu kan berapa umur? 40. Semua tak nak bani jawab Ustaz. Semua tak nak jawab. Semua tak nak jawab. Bab umur ni semua tak nak jawab. 44 Ustaz. Bila umur dalam 40-an ini ada perkara yang kena kawal, kena kontrol. Kan? Sebab apa? Tahap 44 ni memang sudah ada tanda-tanda penyakit tu dia akan datang. Sama ada tahu ke atau darah tinggi ke kencing manis ke semua tu biarkan dia nampak 40 tahun. Jadi pada waktu kita umur dalam 40 ni ada benda-benda yang kita kena pantang. Jadi kan cuba kalau boleh semua untuk saya juga.
kalau boleh cuba elakkan daripada minuman-minuman yang manis tu. Itu yang sangat penting. Ataupun yang ada gas. Alhamdulillah lah, Ustaz ni daripada zaman kanak-kanak sampai zaman sekarang. Kita tak minum gas. Air kotak, baik air gas masa tak minum. Jadi Alhamdulillah, jadi sampai sekarang ni pun kesihatan tu okey lah. Semua tempuk biasa lah sebab memang daripada kecil memang saya ni asma. Itu satu. Yang keduanya, kawal makanan kita. Kita kawal makan. Jangan makan ikut selera. Yang kalau makan selera. Itu kita tengok bila kita makan tak kawal kan. Itu yang kita sama ada kita terlajak makan ataupun kurang makan. Itu masalah. Kadang-kadang kita bekerja, kita lupa makan. Bila kita makan lepas tu kita jadi angin. Itu kan. Ataupun sekali kita keluar daripada pejabat. Dan pengalaman Ustaz duduk di pejabat tu, 3 tahun duduk di pejabat. Tahu sangatlah. Duduk dalam pejabat kan, menghadap file, menghadap apa tu. Bila turun pergi makan, sekali kita makan, kita banyak makan. Waktu rehat kan. Lepas tu kita naik pejabat kita duduk dalam peti air tu. Kita sejuk kan. Dengan peluh tak keluar, lepas tu petang. Jadi, bila kita balik tu dalam keadaan kita letih, malam kita dah tidur. Atau kita makan lagi kan. Jadi kesihatan kita tak ni. Sebenarnya kesihatan tu sangat penting. Kita nak aman, nak apa pun semua dengan kesihatan. Satu. Saya bagi petua begini. Malam ni sebelum kita nak tutup nanti kan. Jadi kalau kita makan nasi, makan apa, waktu kita nak makan tu, kita selawat 3 kali. Baca selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali baca. Cuba baca. Ya, 3 kali. Lepas tu baru kita baca doa Allahumma barik lana kafur kan. Baik Ustaz. Baca selawat. Kalau nak cuba makan tengah hari besok. Saya yakin dan saya percaya bila makanan yang kata-kata nasi lah yang kamu cedok yang mula-mula tu, kamu cedok yang tu. Lepas tu bila kamu nak pergi ambil hal lain kamu tak mampu pergi dah. Tak boleh pergi dah. Kenyang tu. Itu cara kita nak kontrol makan. Ya, tengok ada kawan-kawan kita yang umur 40 dengan gauknya. Aduh, sian tengok. Ada kawan kita apa nama tu? Betul Ustaz. Ada di typing apa nama itu? Sian tengok dia. Dengan gauk dengan darah tinggi. Okey. Itu panduan lah ya. Itu batch saya tu Ustaz yang kat typing tu kan. Jumpa dia, saya tanya dia apa lah, kita jadi dulu. Kesian. Apa nama tu? Apa nama dia? Apa? Hamidul Hadi. Jadi sebelum benda-benda itu pantanglah. Tolong jaga diri. Sebab sama sekarang ni makanan kita ni bukannya bagus sangat. Ustaz, saya dalam kitab Minhajul Abidin Ustaz, dia ada kata salah satu pesan imam tu kata jaga perut Ustaz kan? Jaga perut. Jaga perut, sungguh. Okey. Alhamdulillah. Ada pozi ni ya? Nampaknya pozi mana? Pozi Ustaz nak pozi mana? Pozi Karim ada? Pozi Karim ada. Pozi lagi satu? Lagi satu pozi tu? Ahmad Fauzi Yusof. Wallahualam. Rasa ada, tak pasti. Ni pozi mana ni? Pozi Karim. Pozi mana? Kamu gajah? Pozi apa? Yang post base dulu tu. Ni pozi apa ni? Ni apa ni? Pozi Karim. Waalaikumsalam. Sihat dah ke? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Sihat, okey. Ya, saya sihat. Alhamdulillah. Nampak tembang tu. Tegap. Cuma terima kasihlah sahabat sekalian. Sama. Ya, kali-kali jumpa ni. Masih duduk di Manjung lagi? Mika masih di Manjung ke lagi? Masih di Manjung? Saya kat KL. Isteri Manjung? Awal kat Manjung. Okey.
Satu lagi soal Fauzi apa dia? Fauzi yang form 6 dulu ni. Mana ada tadi? Ustaz Fauzi, Ustaz. Mungkin siapa yang tahu tu. Ustaz, tu Fauzi Jamil tu. Fauzi Jamil, ada tadi. Fauzi Jamil dia mengajar di Intan. Oh, Intan ya. Dia dah keluar tadi. Dah keluar ya. Tak tegur dia. Nampak pasal banyak sangat dia tak, mata saya tak apa nak kerang. Pasti tengok yang perempuan apa? Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada. Ni Ustaz, Fauzi Jamil. Sila bang. Sila. Sila Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Allah. Lama tak jumpa. Saya di Kelantan Ustaz. Saya ni sangkut kat Kelantan. Rumah mak tua ke? Tak? Ya. Kamu jadi orang Kelantan ya? Apa cerita Kelantan okey? Okey ke? Okey, alhamdulillah Ustaz ni. Tu tadi Azhar Aziz kan, yang perempuan ni siapa ni? Lady apa ni? Lady Gin siapa dia? Dah kena sebut. Dia lari lah. Ni batch 6 Ustaz. Ni. Dia tunjuk anak dia. Siapa tu? Ni Ruzi Ashima. Saya kenalkan. Dia selalu jumpa dalam Facebook. Yang ni memang aktif Ustaz dia dalam Facebook. Kita ada loop kat sini. Loop ramai lagi ni sebelum kita nak tutup majlis kita. Lepas tu Syam. Faisal apa tu? Abdul Rahman apa ni? Yang mana Ustaz? Ni kopi yang betul tu Rahman Nordin. Rahman Nordin. Ni orang Bagan Datuk Ustaz. Dia ni hal ni. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kamu kerja kat mana? Cikgu juga? Ustaz? Saya tak ada cikgu, tak ada ustaz Ustaz. Kerja apa? Saya bahagian logistik je. Alhamdulillah. Oh, lagi hebat lah. Ini kalau bagian Aeon dia Ustaz. Ini di pejabat ke ni? Tak. Dekat rumah ni Ustaz. Tu rumah macam pejabat tu. Ruang tamu. Oh, dahsyat. Untuk tengah-tengah Ustaz Rahman ni dia sambil tu kita orang punya boleh dibuat bekam dengan urut tu kami wujud pada dia. Oh ya ke? Oh dia ni pandai bekam dengan pandai urut Ustaz. OKB. Kak lembai tu. Oi share. Come on share. Okay, terima kasih Rahman join. Share one ni kam. Tu nyanyi lagu Nustan. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Tu Ustaz pencet. Kau baca Fatihah tengok. Sekolah mana Kau baca Fatihah tu. Lama tak baca Ustaz. Lama tak baca Fatihah. Astagfirullahalazim. Come on lah Syekh. Bacalah Fatihah sekali Syekh. Selalu sangat Dr. Kapai tu Syekh. Baca Fatihah sikit. Ustaz, nak tanya Ustaz ni dulu pencen sekolah mana Ustaz? Pencen? Last pencen di last kali di Mahat Ma'arif. Di mana? Di Tepen ke? Di Batu 9 Taiping. Batu 9 Jalan Terung. Oh, pencen di situ pengetua. Banyak orang tak tahu tapi dia lupa tanya, saya tolong tanyakan lah. Alhamdulillah. Sebab kami tak ada. Memang tak nak tanya. Pandai kamu ngelak Syekh. Selamat berpuasa. Selamat puasa ya? Ya, itu je Ustaz. Sebab saya pun dah tak tahu apa nak kata. Terkesima ni. Kamu masih kerja lagi? Saya sekarang ni apa jadi driver je Ustaz. Oh. Driver kapal terbang tak apa lah. Tidak. Di lautan. Driver kapal. Ya, driver kapal. Dia kapal besar Ustaz dia ni. Saya ni dah jauh menyimpang ni kerja ni. Apa menyimpang pula. Saya tak ada kena-mengena dengan sekolah agama pun, tapi boleh lah. Bukan semua sekolah agama kerja jadi ustaz belakang. Okey lah, alhamdulillah. Jangan yang pentingnya kita Aduh Syekh.
tak bertentangan dengan syarak tu. Okey. Okey. Kerja Saya okey. ibadat jadinya. Niat tak niat Allah. Dapat pahala ibadat insya-Allah. InsyaAllah. Pahala. Alhamdulillah. Biasa share dia jadi imam atas kapal. Bagi orang lain tak tanya soalan rasa Biasa share jadi imam atas kapal. Itulah tu kena baca Fatihah. Nah, baca sikit Syah nak dengar. Allahu Akbar. Okey, Mak Jud, ada Perlis. Mak Jud kat Perlis ke kat Ipoh? Perlis. Perlis. Macam mana Perlis? Perlis dah okey dah? Alhamdulillah. Mengalukan kehadiran Cikgu Mat Sahuri. Baru masuk. Balik masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cikgu Mat. Ini profesor ke? Mak Tajuddin ni profesor. Profesor Ustaz. Kita bukan ke pensyarah Mat. Apa? Ya. Pensyarah Mat. Bukan pensyarah. Dah profesor dah? Tak ada, belum lagi Ustaz. InsyaAllah tu. Okey, tak apa. Yang nak undur diri, terima kasih banyak. Tak apa, saya selit sekejap. Yang nak undur diri, terima kasih banyak. Yang nak ada yang nak dah undur diri, terima kasih lah untuk berlawat. Ustaz, mungkin kita rasmikan dulu Ustaz. Kita tutup dengan minta Ustaz doa pada kami macam seperti Fizin cakap tadi Ustaz. Minta doa untuk kesejahteraan kita, untuk kesihatan. Termasuk kami masuk semualah Ustaz. Kita minta Ustaz. Itu Ibrahim Rasidi ni Azhar tu. Ya. Dia tu senyap Ustaz. Dia pemalu orang dia Ustaz. Dia tak jumpa. Ustaz pernah jumpa dia Ustaz. Memang pemalu Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Sallim wa radhiyallahu ta'ala ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الاسقام وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله التوفيق. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الارض ولا وهو السميع العليم. آمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتنة والفحشاء والمنكر ما ظهر منه وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتنة والمنكر وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتنة والفحشاء والمنكر ما ظهر منه وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله العالمين. Ya, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebelum nak pisah ni saya minta maaf dulu lah ya. Allahu Akbar. Apa yang tadi ni kalau tersentuh perasaan apa semua minta maaf banyak-banyak. Dari tujuannya untuk mendidik. Jadi kalau ada apa-apa yang jawapan tadi yang tak kenal tu pun saya minta maaf lah jawapan saya lah. Yang dapat saya sampaikan kepada Moga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk kami pun sama Ustaz. Daripada kami semua terima kasih banyak kerana Ustaz sudi luangkan masa melayan soalan. Azhar, sebelum kita nak tutup ada soalan ya? Ada nak come on, suara sikit. Ustaz, minta halal ilmu Ustaz. Dunia akhirat kita halal ilmu. Daripada kami Ustaz, kami sentiasa doakan untuk kesihatan Ustaz, diberikan nikmat kesihatan panjang masa untuk terus beribadat Ustaz, dan juga bagi pihak kami minta maaf
atas segala kesalahan dan juga minta halalkan atas segala ilmu yang Ustaz berikan kepada kami, Ustaz. So doa kami sentiasa untuk Ustaz. Doa kami sentiasa. Allahu Akbar. Yang ni kisah Allahu Akbar. Ustaz, yang ni saya teringat kisah waktu Ustaz Hasan meninggal, Arwah Hasan. Saya teringat lagi isteri pada Ustaz Arwah Hasan, dia minta kita semua maafkan Ustaz Hasan. Macam saya rasa guru minta maaf macam something yang saya sangat terharu, macam tak tahu nak cakap apa. Sebab bagi saya tak ada perkara yang terbaik, yang tak baik Ustaz kepada kami, yang mungkin dulu dalam proses nak belajar dan sebagainya. Jadi bila macam tu sedih sebenarnya. Jadi halalkan apa yang telah Ustaz bagi, yang ilmu yang Ustaz bagi sebenarnya. Minta maaf agak emosi sikit mengibat, sebab rasa banyak sumbangan Ustaz mempengaruhi kita punya kehidupan seharian sampai sekarang lah. So kita rasa saya tutup majlis kita malam ni. Mungkin siapa yang nak terus dengan Ustaz boleh sambung. Cuma kita rasa secara rasmi tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Okay, bagi pihak saya moderator, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan saya minta undur diri dulu. Terima kasih banyak. Salam Ramadan semua. Jaga diri, stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Saya wakil Dom Abu Bakar minta maaf semua ya, Ramadan. Dah Abu Bakar memang popular tu. Hoi, ingat lagi Ustaz dah Abu Bakar. Sudahlah. Apa tak ingat kan? Itu dah budak-budak nakal tu. Syekh seorang je nakal Ustaz. Mana ketua tu?